bertimba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya Puan Salbiah binti Yunus selaku moderator pada sesi keempat bagi pembentangan PLC Convention Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau KOMPI kali kedua tahun 2022 di saluran 5. Terlebih dahulu ada baiknya saya memperkenalkan barisan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan PLC pada hari ini. Panel penilai untuk sesi keempat ini ialah Dr. Balasandran A. Ramya. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan pembentangan yang pertama iaitu dari kumpulan Sapphire yang diketuai oleh Zilawati binti Yusof dari Kolej Matrikulasi Pahang dengan kertas kajiannya yang bertajuk Penggunaan JPO Experiment Box dalam konsep pantulan cermin sfera. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Sapphire Kolej Matrikulasi Pahang akan membentangkan aktiviti PLC kumpulan kami yang bertajuk Penggunaan JPO Experiment Box dalam konsep pantulan cermin sfera. Terlebih dahulu saya perkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Puan Zilawati Yusof sebagai ketua, saya Puan Jamilah Matkasa selaku tenaga pengajar dan pembentang serta Puan Hanisha Harun sebagai setiausaha. Kumpulan kami mendapat khidmat Puan Noraida Junoh sebagai pakar rujuk. 3 idea utama PLC: memastikan pembelajaran pelajar, membina budaya kolaboratif pensyarah, fokus kepada pencapaian pelajar. Proses pelaksanaan yang pertama, fokus. Isu. Daripada laporan kerja calon sesi 2020-2021, didapati seramai 93% pelajar tidak mendapat markah penuh bagi soalan berkaitan melakar gambar raja sinar bagi cermin sfera. Di antara sebab pelajar tidak mendapat markah penuh ialah calon gagal untuk menentukan 2 ciri imej yang terbentuk ekoran dari gambar raja sinar yang salah ataupun tidak lengkap. Pemerhatian mendapati semasa PDPC, pelajar boleh melakar gambar raja sinar dan menyatakan ciri-ciri imej, tetapi berlaku sebaliknya ketika peperiksaan. Daripada temu bual, pelajar berkata mereka tidak faham konsep berkaitan garis sinar, sebaliknya hanya menghafal untuk peperiksaan. Pensyarah juga menghadapi cabaran untuk menjalankan PDPC secara dalam talian sepenuhnya. Pendekatan inkuari penemuan dilihat bersesuaian dipraktikkan dalam subtopik ini kerana melalui aktiviti seperti eksperimen, pelajar dapat menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran bermakna ialah pembelajaran berkualiti yang kekal dalam ingatan sepanjang hidup anda. Kemahiran inkuari adalah antara kemahiran belajar yang diberi penekanan dalam kompetensi pembelajaran bermakna. Alat kolaboratif lesson study dipilih kerana yang pertama, meningkatkan kualiti pengajaran pensyarah dan pembelajaran pelajar dalam jangka masa panjang,
meningkatkan amalan refleksi terhadap pembelajaran dan pemudahcaraan, membina pengetahuan dan pemahaman pensyarah tentang masalah pembelajaran pelajar. Pengintegrasian alat-alat kolaboratif PLC. Ketika menjalankan lesson study, kami juga menjalankan kumpulan belajar guru, Teacher Studies Group, kelab buku, book club, bimbingan rakan sekerja, peer coaching, sesi perkongsian guru, teacher sharing session dan analisis data, data analysis. Langkah-langkah pelaksanaan lesson study bermula dengan langkah yang pertama iaitu membentuk kumpulan lesson study dan menentukan matlamat. Ini boleh ditunjukkan melalui log perjumpaan. Langkah yang kedua ialah membina RPH. Yang ketiga ialah pelaksanaan pengajaran yang mana dilakukan melalui Google Meet. Yang keempat ialah sesi refleksi pengajaran di mana aktivitinya dicatatkan dalam borang pemerhatian dan laporan refleksi. Yang kelima ialah penambahbaikan RPH dan pengajaran semula. Penambahbaikan yang dibuat ialah menyediakan pengetahuan sedia ada pelajar melalui Flip Classroom dan menjalankan demonstrasi eksperimen secara langsung. Data kuantitatif menunjukkan Flip Classroom dan aktiviti demonstrasi eksperimen menghasilkan pencapaian yang lebih baik. Kami mengaplikasikan Flip Classroom dan menggunakan JPO Experiment Box untuk menjalankan demonstrasi eksperimen kepada pelajar melalui aplikasi Google Meet. Flip Classroom menyediakan pelajar dengan pengetahuan awal manakala menjalankan eksperimen pula adalah pendekatan secara inquiry yang dapat menanam kefahaman dan ingatan yang berpanjangan. Kaedah ini mampu membantu para pelajar untuk lebih memahami bagaimana untuk menghasilkan gambar raja sinar seterusnya menyatakan ciri-ciri imej yang tepat. Data kuantitatif menunjukkan Flip Classroom dan aktiviti demonstrasi eksperimen menghasilkan pencapaian yang lebih baik.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan kedua dari kumpulan Fly High yang diketuai oleh Lee Kuet Hui dari Kolej Matrikulasi Perak dengan tajuk iaitu Pemantapan Rancangan Instruksional Harian PLC Lesson Study melalui kaedah konvensional dan platform dalam talian. Dipersilakan. Salam sejahtera kepada semua. Saya Lee Kuet Hui, merupakan Ketua Kumpulan Fly High College Matrikulasi Perak. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Puan Marzia binti Tahari dan Puan Sulaimia binti Muhammad Ghazali. Tajuk kumpulan kami ialah Pemantapan Rancangan Instruksional Harian PLC Lesson Study melalui kaedah konvensional dan platform dalam talian. Berikut merupakan 5 kandungan yang akan dibincangkan. Yang pertama, iaitu pengenalan berkenaan dengan pembelajaran murid. Kumpulan kami sebenarnya telah mengamalkan kaedah konvensional dan melalui platform dalam talian. Berkenaan dengan budaya kolaboratif guru pula, kumpulan kami sebenarnya telah menyediakan RIH menggunakan peta minda ujian iaitu ujian pra dan ujian pasca serta menyediakan soalan HOPS. Berkaitan dengan pencapaian murid pula, bagi kitaran yang pertama, keputusan pelajar adalah memuaskan. Kemudian bagi kitaran yang kedua dan ketiga pula adalah memperoleh pencapaian yang tinggi. Itu saja berkenaan dengan pengenalan. Berkaitan dengan konsep fokus, antaranya isu ataupun masalah yang dihadapi dalam PDP, isunya pelajar tidak dapat kuasai subtopik yang seterusnya jikalau gagal menguasai subtopik yang berkaitan, dan begitu juga ia adalah berdasarkan daripada LKC. Seterusnya adalah berkenaan dengan penetapan objektif. Di kumpulan kami telah tetapkan untuk mengkaji pasal konsep ekonomi dua sektor. Daripada itu, objektif kita adalah untuk pastikan pelajar boleh bentang soalan esei yang berkaitan, begitu juga untuk menjawab satu soalan ujian ikuti dengan bentuk kumpulan. Okey, kumpulan kami mempunyai 3 ahli kumpulan sahaja. Kumpulan kami telah melaksanakan aktiviti PLC melalui lesson study. Kumpulan kami telah tetapkan untuk jalankan pada minggu yang keempat. Dan yang terakhir iaitu berkenaan dengan fokus dan faham masalah yang diselesaikan. Okey, lesson study ini telah dijalankan hampir tempoh sebulan dan ahli kumpulan kami pun telah membuat pemurniaan terhadap RIH dan kita dapati bahawa prestasi pelajar adalah meningkat kerana strategi pengajaran yang berlainan. Itulah yang berkaitan dengan konsep fokus. Berkaitan dengan konsep penambahbaikan, aktiviti kolaboratif. Untuk langkah yang pertama, kami telah membentuk kumpulan. Langkah yang kedua, kajian topik dan rancang pembelajaran. Langkah yang ketiga, kumpulan kami telah jalankan kitaran pertama yang dikendalikan oleh saya sendiri, Madam Lee. Bagi kitaran kedua pula dikendalikan oleh Puan Sulaimia dan kitaran yang ketiga pula dikendalikan oleh Puan Marzia. Selepas PDP bagi setiap sesi ini, kami sebenarnya pun sudah buat satu ujian dan ujian tersebut kemudian akan digunakan sebagai kumpulan tata dan sesi perbincangan turut diwujudkan. Langkah yang keempat adalah untuk membuat refleksi dan rancang langkah yang seterusnya. Kami dapati bahawa objektif kami telah tercapai dan seterusnya laporan dan video pun terus disediakan dan kami juga akan luaskan penggunaan Quizlet serta wujudnya perkongsian melalui YouTube secara komuniti. Ini merupakan gambar-gambar berkaitan dengan pelaksanaan PLC. Seterusnya, kumpulan data. Bagi kitaran pertama, kumpulan data tersebut akan dijadikan sebagai ujian pra, manakala bagi kitaran yang kedua serta ketiga akan dijadikan sebagai ujian pasca. Jadual berkaitan merupakan kumpulan data bagi kitaran 1, 2 dan juga 3. Terusnya kita akan sambung dengan aktiviti selesaikan masalah. UPS satu pelajar bagi kitaran kedua dan kitaran ketiga adalah meningkat. Walau bagaimanapun, perkara ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut melalui bukti penambahbaikan nanti. Sekarang kami akan teruskan dengan rumusan dan analisis. Perbandingan antara ujian pra dan pasca telah dilaksanakan. Ini adalah raja bagi markah ujian kitaran pertama. Kita bandingkan markah ujian antara kitaran pertama dan kitaran kedua dan seterusnya.
Wujudnya perbandingan markah ujian antara kitaran pertama dan juga kitaran yang ketiga diikuti dengan bukti penambahbaikan. Kami akan bincangkan melalui keputusan pencapaian serta tinjauan maklum balas berkaitan dengan keputusan pencapaian pelajar iaitu dengan memperoleh tata UPS 1. Untuk kitaran yang pertama, pelajar yang memperoleh skor A dan A- adalah mencatat sebanyak 78.57%. Bagi kitaran yang kedua pula, pelajar yang skor A dan A- adalah mencatat sebanyak 90%. Dan akhirnya, bagi kitaran yang ketiga pula, pelajar yang skor A dan A- adalah mencatat sebanyak 92%. Maka adalah dikesan berlakunya peningkatan pencapaian pelajar selepas aktiviti PLC. Berkaitan dengan tinjauan maklum balas, ada 5 perkara yang disoal selidikkan. Seterusnya, kami juga adakan sesi terbubual, maka selesailah pembentuk konsep penambahbaikan. Berkaitan dengan konsep perkongsian ini, kami akan fokus berkenaan dengan sebar luas komuniti guru dulu. RIH yang telah dihasilkan juga turut dikongsikan dengan semua pensyarat ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Yang kedua, berkaitan dengan idea terbaik yang digunakan pula ada 2, iaitu berkaitan dengan soalan HOS dan juga pembelajaran secara mingguan melalui Wakelet. Ini merupakan contoh soalan HOS yang telah disediakan melalui aplikasi puisi dan kemudian terus dikongsikan melalui Wakelet. Pelajar kemudian boleh semak jawapan yang telah disediakan. Soalan dia juga ada yang berkaitan dengan lakaran raja. Pelajar boleh sediakan lakaran raja di sini. Jawapan juga telah disediakan. Berkenaan dengan pembelajaran secara mingguan melalui Wakelet, bahan-bahan yang berkaitan semua pun telah dimuat naik melalui Wakelet. Berkenaan dengan perkongsian melangkau komuniti guru, perkongsian melalui YouTube secara komuniti, ia dapat memanfaatkan semua pelajar Kolej Matrikulasi. Ini adalah perkongsian yang telah dilakukan melalui YouTube di bawah komuniti. Selesailah konsep perkongsian, rumusan berkaitan dengan aktiviti PLC sepadan dengan strategi PLC. Aktiviti PLC, budaya kolaboratif, wujud pembelajaran yang bermakna. Strategi PLC, pelajar dapat berfikiran secara kritis dan kreatif. Diikuti dengan hubungan PLC dengan pembelajaran bermakna. Lesson study ialah model pembinaan profesional. Pembelajaran bukan sekadar konsep, malah diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan demikian, selesailah sesi pembentangan. Sekian, terima kasih daripada kumpulan Fly High College.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ketiga iaitu The Makers yang diketuai oleh Nur Saedah binti Kalafiah iaitu dari Kolej Matrikulasi Selangor dengan tajuk Limo Legend Adventure Game Integrasi Gamifikasi dan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar bagi subtopik gerakan linear dengan pecutan seragam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami yang diberi nama The Makers dari Kolej Matrikulasi Selangor akan membentangkan projek PLC yang bertajuk Limo Legends Adventure Game, Integrasi Gamifikasi dan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar bagi subtopik gerakan linear dengan pecutan seragam. Saya, Puan Nur Saedah binti Kalapiah, merupakan ketua kumpulan The Makers yang terdiri daripada 3 orang rakan pensyarah unit fiziks yang lain. Kumpulan The Makers telah memilih lesson study sebagai alat kolaboratif bagi PLC ini kerana ia dapat meningkatkan pengajaran pensyarah secara tersusun, bersifat kolaboratif dan berfokuskan kepada pembelajaran pelajar. Justeru, kami memilih untuk melaksanakan suatu pengajaran yang berkesan bagi tajuk kinematik gerakan linear. Tajuk ini merupakan salah satu tajuk utama yang dipelajari oleh pelajar yang mengambil kursus fiziks dan menyumbang sebanyak 10% dalam ujian UPS dan PSPM. Oleh yang demikian, kumpulan kami mencadangkan satu PDP yang menggabungkan inovasi permainan digital dan aktiviti pembelajaran berpusatkan pelajar bagi menyediakan pengalaman pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Limo Legends Adventure Game merupakan satu platform permainan digital secara teks dan dibina menggunakan kod Python. Melalui Limo Legends Game, pelajar dihidangkan dengan satu kisah legenda seorang raja yang ditugaskan memilih karakter pahlawan yang tepat untuk melawan musuh tertentu yang merupakan soalan berkenaan konsep gerakan dengan pecutan seragam. Kit Limo Legends Game mengandungi 2 bahan bantu mengajar iaitu platform permainan digital dan modul berpandu penyelesaian masalah. Untuk bahagian seterusnya akan disampaikan oleh Puan Fatin Nadia binti Muhammad Rafi. Seterusnya, bahagian kedua iaitu fokus kajian. Proses lesson study ini dimulakan dengan tinjauan masalah yang dilaksanakan melalui 2 kaedah iaitu melalui perbincangan antara ahli kumpulan serta pakar rujuk dan secara temu bual berstruktur terhadap 10 pelajar Kolej Matrikulasi Selangor. Hasil tinjauan mendapati pelajar menghadapi masalah menyelesaikan soalan gerakan dengan pecutan seragam kerana mereka keliru persamaan kinematik yang manakah yang perlu digunakan. Oleh itu, kumpulan kami mengambil keputusan untuk melaksanakan lesson study untuk menambah baik rancangan pengajaran harian menerusi inovasi Limo Legends Adventure Game bagi menyelesaikan masalah tersebut. 3 objektif khusus telah ditetapkan iaitu untuk meningkatkan kemahiran pelajar memilih persamaan kinematik yang betul, menggantikan nilai kuantiti fizik ke dalam persamaan tersebut, seterusnya menyelesaikan soalan berkaitan gerakan dengan pecutan seragam. Seramai 24 pelajar program 2 semester sesi 2022-2023 telah dipilih bagi melaksanakan lesson study ini seperti yang berikut. Pelaksanaan lesson study ini akan melalui 2 kali kitaran. Proses perancangan dan pelaksanaan pada kitaran pertama dijalankan melalui 5 fasa seperti yang tertera. Dimulai dengan tinjauan dan penempatan matlamat, seterusnya satu RPH dirancang dengan berlandaskan inovasi Limo Legends Adventure Game. Salah seorang ahli kumpulan kemudiannya bertindak melaksanakan pengajaran berdasarkan RPH tersebut di bawah pemerhatian 2 pemerhati yang telah dilantik. Sejurus selepas itu, penilaian dan refleksi pengajaran terus dibincangkan dan penambahbaikan serta pengubahsuaian terhadap rancangan pengajaran harian telah dilaksanakan. Saya pula akan membentangkan laporan penambahbaikan iaitu bermulanya kitaran 2. Dimulakan dengan fasa 3 iaitu melaksanakan pengajaran berdasarkan RPH 2 dan 2 orang pensyarah fizik telah dilantik sebagai pemerhati. Yang terakhir adalah menilai objektif pengajaran. Daripada refleksi pengajaran mendapati
pelajar dapat memilih persamaan, menggantikan kuantiti fizik serta menyelesaikan soalan gerakan dengan pecutan seragam menggunakan Limo Legends Game. Daripada pemerhatian, pelajar sangat aktif, responsif dan bersungguh-sungguh menjawab soalan. Kami memilih 3 kaedah pengumpulan data bagi mengetahui tahap keberkesanan pengajaran seperti yang tertera. Daripada analisis yang dibuat, didapati pencapaian pelajar meningkat sebanyak 1.7% iaitu kepada 100% mencapai objektif 1. Pencapaian pelajar bagi objektif 2 juga meningkat sebanyak 3.3% iaitu kepada 100%. Sementara itu, purata markah pelajar bagi penilaian objektif 3 juga meningkat sebanyak 3.3% iaitu kepada 93.3%. Slide menunjukkan analisis soal selidik keberkesanan Limo Legends Game. Daripada graf ini jelas menunjukkan Limo Legends Game memberi impak yang positif dalam pembelajaran pelajar terhadap tajuk gerakan linear dengan pecutan seragam. Ini pula adalah maklum balas daripada temu bual bersama pensyarah dan pelajar yang rata-ratanya memberikan respon yang baik kepada pelaksanaan Limo Legends Game kerana menyediakan suasana dan proses PDP yang bermakna, menarik dan berkesan. Saya, Puan Lilis Suraini binti Muhammad Ayub akan meneruskan pembentangan seterusnya iaitu bahagian perkongsian. Inovasi permainan digital Limo Legends Game telah disebarluaskan kepada semua pensyarah unit fizik Kolej Matrikulasi Selangor dan kepada pelajar yang mengambil kursus fizik di KMS menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram. Selain itu, penyebarluasan juga telah dibuat kepada 9 buah kolej di seluruh Malaysia. Kemudian, penyebarluasan di luar jabatan juga turut diberikan kepada rakan guru fizik yang berada di sekolah menengah melalui medium Facebook. Limo Legends Game juga turut diletakkan di laman sesawang spiderteach.com yang merupakan salah satu medium perkongsian bahan bantu mengajar khusus buat para pendidik. Slide menunjukkan statistik bilangan klik pautan Limo Legends Game oleh pengguna selepas proses penyebarluasan dilakukan. Sebagai rumusan, inovasi permainan digital Limo Legends Game terbukti sangat sesuai digunakan sebagai bahan bantu mengajar bagi subtopik 2.2 gerakan dengan pecutan seragam. Limo Legends Game juga dapat membantu pelajar memperoleh pengalaman pembelajaran yang berkesan dan bermakna dengan menggabungkan pembelajaran digital dan hands-on di dalam kelas. Inovasi permainan digital ini telah menjadikan PDP lebih menarik, mudah, lancar, mesra pelajar, terarah dan tersusun. Selain itu, inovasi ini juga menjadikan pembelajaran kendiri dan berpusatkan pelajar di mana pelajar dapat mengakses sendiri permainan ini pada bila-bila masa sahaja. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan yang keempat iaitu dari kumpulan STAR. Dijemput ketua kumpulannya iaitu Tai Xiaomei iaitu dari Kolej Matrikulasi Perlis dengan tajuk Journals on Slide. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan KMP STAR yang diwakili oleh 4 orang pensyarah perakaunan Kolej Matrikulasi Perlis. Tajuk PLC kami adalah Journals on Slides ataupun ringkasnya JOS. Kumpulan kami memilih alat kolaboratif Teacher Sharing Session untuk berkongsi pengalaman menggunakan kaedah Journals on Slides ketika mengajar subtopik penjurnalan dalam tajuk Job Order Costing. Kami mendapati kaedah ini sesuai diaplikasikan dalam proses PDP secara hibrid semasa mengajar tajuk ini, seterusnya membantu meningkatkan kefahaman serta pencapaian pelajar di dalam peperiksaan semester program matrikulasi. Refleksi masalah. Berdasarkan jawapan tutorial yang dihantar oleh para pelajar, kami mendapati 75% pelajar tidak dapat menjawab dengan tepat soalan berkaitan dengan catatan jurnal. Mereka menggunakan nama akaun yang salah ketika merekod jurnal dan mereka juga bermasalah dalam menentukan catatan debit dan kredit dengan tepat. Masalah ini perlu diatasi untuk mengelakkan pelajar kehilangan markah yang boleh menjejaskan pencapaian pelajar dalam PSPM. Kaedah JOS dihasilkan untuk mengatasi masalah ini dan dikongsi dengan semua pensyarah unit perakaunan agar memudahkan PDP dalam tajuk ini. Objektif umum. Berkongsi strategi PDP dalam kalangan pensyarah unit perakaunan. Objektif khusus. Berkongsi pengalaman penggunaan Journals on Slide JOS bagi tajuk Job Order Costing. Berkongsi maklum balas pelajar dalam mengingati nama akaun dengan tepat dalam perekodan jurnal bagi tajuk Job Order Costing melalui penggunaan Journals on Slide. Pembentukan kumpulan PLC ini telah dilakukan pada 20 Februari 2022. Kumpulan ini kami namakan KMP STAR yang merujuk kepada 4 orang pensyarah dari unit perakaunan Kolej Matrikulasi Perlis iaitu Puan Tai Xiaomei selaku ketua kumpulan, Rahiza Mat Rejab, Rosliza Ismail dan Siti Hasnidah Musa. Tempoh masa. Pelaksanaan JOS dilakukan di dalam kelas dan tempoh masa yang diperuntukkan adalah 1 jam. Sebarang kelemahan JOS yang dikesan dari pelaksanaan JOS kali pertama akan ditambah baik sebelum diguna dalam pelaksanaan JOS kali kedua. Sebanyak 3 kali aktiviti perbincangan telah dijalankan. Langkah-langkah pelaksanaan Teacher Sharing Session. Untuk session yang pertama, Puan Rahiza telah berkongsi tentang projek inovasi Digital Learning Tool yang telah dilaksanakan dalam proses PDP beliau pada sesi 2020-2021 menggunakan Google Slides. Pelajar diberi penerangan berkaitan subtopik penjurnalan bagi tajuk Job Order Costing menggunakan paparan Google Slide mengikut aliran proses pengeluaran produk wooden furniture. Slide dimulakan dengan video berkaitan proses pengeluaran dari pembelian bahan mentah sehinggalah produk siap dan dijual, di mana catatan jurnal dipaparkan satu persatu yang dimulakan dengan perkataan debit diikuti nama akaun yang perlu didebitkan dan perkataan kredit diikuti dengan nama akaun yang perlu dikreditkan. Dengan cara ini, pelajar akan mempunyai masa untuk berfikir dan mengingat. Beliau mendapati pelajar lebih berminat untuk menjawab soalan berkaitan jurnal setelah menggunakan JOS. Seterusnya, sesi yang kedua dilaksanakan oleh Puan Tai Xiaomei di dalam kelasnya. Beliau telah berkongsi tentang pengalaman pelaksanaan JOS dalam PDP kelas A4-5. Didapati pelajar agak sukar memahami proses penghasilan produk tanpa keterangan di dalam jurnal. Oleh itu, keterangan untuk setiap proses akan ditambah di dalam JOS. Seterusnya, dalam Teacher Sharing Session yang ketiga,
Puan Siti Hasnidah telah berkongsi tentang pengalaman pelaksanaan JOS yang telah ditambah baik dalam PDP kelas A5T2. Hasil dapatan. Berdasarkan analisa data daripada soal selidik yang dijalankan, didapati pelajar dan pensyarah bersetuju kaedah JOS dapat meningkatkan pemahaman pelajar dalam merekod jurnal. Penambahbaikan. Menambahkan keterangan untuk setiap catatan jurnal bermula dari belian bahan mentah sehingga produk wooden furniture siap dan dijual. Pensyarah mendapati pelajar agak sukar memahami proses penghasilan tanpa keterangan, di mana pensyarah berpendapat keterangan dalam setiap jurnal amat penting kerana ia merupakan penerangan ringkas berkenaan urus niaga yang direkod. JOS yang ditambah baik digunakan dalam PDP kumpulan A5T2 oleh Puan Siti Hasnidah. Soal selidik Google Form yang sama dijalankan ke atas 25 pelajar dari kumpulan A5T2 dan pensyarah yang terlibat. Daripada dapatan kajian, selepas penambahbaikan, didapati sebanyak 100% pelajar setuju dan sangat setuju bagi semua item yang terlibat dari item 1 hingga 5. Konsep perkongsian penyebar luasan antara komuniti guru. Inovasi JOS ini telah dikongsikan dengan rakan pensyarah lain di dalam unit perakaunan Kolej Matrikulasi Perlis melalui kumpulan WhatsApp dan juga Google Drive unit. Perkongsian ini diharap dapat membantu rakan pensyarah untuk memudahkan pelajar mengingati semua catatan jurnal yang terlibat di dalam tajuk Job Order Costing bagi subjek perakaunan pengurusan AA025. Perkongsian melangkau komuniti guru. Inovasi JOS ini telah dikongsikan oleh kumpulan sasaran kepada rakan-rakan mereka setelah JOS berjaya membantu mereka memahami subtopik jurnal dalam tajuk Job Order Costing. JOS ini juga telah dikongsikan dalam kalangan pensyarah unit perakaunan KMP. Kami bercadang untuk menyebarluaskan inovasi JOS kepada pensyarah perakaunan di semua kolej matrikulasi yang menawarkan jurusan perakaunan. Sebagai kesimpulan, teacher sharing session yang dijalankan merupakan inisiatif yang membolehkan pensyarah untuk mempelbagaikan strategi PDP serta mewujudkan suasana pembelajaran abad ke-21 di dalam kelas. Penggunaan JOS memberi peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dalam PDP melalui medium yang menarik selari dengan anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk memanfaatkan penggunaan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Inovasi JOS ini merupakan sumbangan dan usaha berterusan kami ke arah pendigitalan pedagogi bermula dengan subtopik jurnal dan akan ditambah baik untuk diaplikasikan dalam tajuk lain yang bersesuaian. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan kelima iaitu kumpulan Mawaddah. Kumpulan ini diketuai oleh Nur Haida binti Jali dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dengan tajuk Build Your Box dalam memahami langkah penyelesaian bagi masalah pengoptimum dalam tajuk penggunaan pembezaan. Dipersilakan. Mawaddah KMPP. Build Your Box, BYB. Abstrak. Teacher Sharing Session merupakan alat kolaboratif yang digunakan untuk mengenal pasti amalan pedagogi terbaik dan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk digunakan dalam pengajaran topik penggunaan pembezaan. Proses penilaian dilakukan melalui 3 kaedah iaitu melalui pemerhatian, temu bual dan soal selidik. Build Your Box, BYB memberi impak kepada pensyarah di mana proses pengajaran akan menjadi lebih kreatif dan bermakna. Manakala impak kepada pelajar pula adalah dapat meningkatkan prestasi pelajar. Isu. Masalah. Pelajar gagal menyelesaikan masalah matematik yang berayat. Pelajar gagal melaksanakan langkah-langkah penyelesaian yang tepat sehingga selesai proses pengiraan. Tujuan. Objektif Teacher Sharing Session. Memperluaskan pengetahuan kepada semua pensyarah unit matematik. Objektif aktiviti BYB. Membantu meningkatkan pembelajaran bermakna dengan melibatkan pelajar untuk membina sendiri kefahaman dalam tajuk penggunaan pembezaan. Membantu pelajar untuk menulis langkah-langkah penyelesaian sehingga selesai tanpa meninggalkan langkah kerja penting. Pelaksanaan. Strategi pelaksanaan adalah dengan menggunakan kitaran PDCA. Plan, pengintegrasian BYB dalam PDP. Do, perform, pelaksanaan PDP dengan menggunakan aktiviti BYB. Check, monitor, penilaian keberkesanan dengan menggunakan soal selidik soalan terbuka. Act, improve, hasil analisis menunjukkan keberkesanan BYB dalam masalah pengoptimuman. Perkongsian dengan pensyarah matematik KMPP. Kaedah pengumpulan data. Sebelum aktiviti, pemerhatian dibuat semasa pelajar menyelesaikan soalan tutorial. Pemerhatian juga dibuat melalui temu bual. Selepas aktiviti, pemerhatian dibuat semasa pelajar menyelesaikan soalan tutorial. Soal selidik diberikan melalui Google Form. Impak. Pelajar dapat memahami konsep secara praktikal. Pelajar juga dapat membina sendiri kefahaman dalam tajuk penggunaan pembezaan. Sumbangan utama. Aktiviti Build Your Box adalah pembelajaran kendiri di mana pelajar berusaha untuk melakukan aktiviti tersebut sehingga selesai. Aktiviti ini mudah untuk dikongsi bersama antara pensyarah dengan pensyarah yang lain dan juga antara pelajar dengan pelajar.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan ke-6 iaitu kumpulan Hexago. Kumpulan ini diketuai oleh Nik Rafida binti Nik Abdul Rahman dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dengan tajuk Video Kritik Pembelajaran Kolaboratif dalam Topik Trigonometri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Hexago KMPP akan membentangkan kajian PLC kami yang bertajuk Video Kritik Pembelajaran Kolaboratif dalam Topik Trigonometri. Saya selaku Ketua Kumpulan, Nik Rafida binti Nik Abdul Rahman, dan bersama ahli kumpulan lain iaitu Nur Amani, Siti Syafiqah, Dr. Asyawati, Nur Asela dan Nur Syamsazila. Ini adalah ahli kumpulan Hexago. Berikut adalah isi kandungan bagi pembentangan kumpulan kami. Sebagai pengenalan, pembelajaran kolaboratif dalam talian adalah strategi pembelajaran aktif yang memberi kesan besar terutama dalam latihan profesional perubatan dan pendidikan, Mac-Column 2020. Manakala video kritik dalam konteks PLC merupakan salah satu alat kolaboratif yang boleh digunakan oleh pensyarah dalam mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Pandemik COVID-19 yang bermula pada tahun 2020 telah memberi impak yang besar terhadap sistem pendidikan di negara kita. Pendidikan atau pembelajaran secara bersemuka digantikan dengan pembelajaran secara dalam talian. Begitu juga dengan pelajar sistem 4 semester KMPP tidak terkecuali. Pelajar SCS ini akan mempelajari asas trigo dalam semester 1, pembezaan dan kamiran trigo dalam semester 2 dan pada semester 3 mereka akan mempelajari topik trigo peringkat tinggi. Dari maklum balas pelajar, didapati bahawa 35% pelajar menyatakan bahawa topik trigo adalah rumit, manakala 20% menyatakan bahawa topik trigo ini susah dan mengelirukan. Dalam konteks PLC, definisi kritik adalah menggunakan rakaman video sesuatu pengajaran untuk membuat analisis dan memberi pendapat dengan tujuan untuk meningkatkan kefahaman atau membantu ahli kumpulan dalam pembelajaran pelajar. Berikut adalah tujuan dan objektif bagi video kritik. Di sini adalah pelaksanaan di mana kita bermula dengan perancangan dan rakaman, kitaran 1, kritik video 1, kitaran 2, kritik video 2 dan seterusnya analisis dapat. Ini adalah sebahagian daripada foto yang diambil semasa rakaman video 1. Ulasan pemerhatian daripada video 1 dari segi penyampaian, bahasa mudah, suara jelas, intonasi bersesuaian, diselitkan sedikit humor, cuma tulisan agak kecil dan kadang-kadang operasi tambah dengan darab tu kurang jelas. Rakaman dibuat semasa pembelajaran dengan menggunakan medium Google Meet bagi bahan-bahan mengajar dan dari segi aspek teknikal terdapat bahagian di mana suara pensyarah lebih laju daripada penulisan yang tertera di skrin. Mungkin talian internet kurang stabil. Okey, berdasarkan temu bual pensyarah bagi video 1, ada pensyarah yang menyatakan bahawa bahasa mudah difahami, cuma pensyarah ni perlu untuk on camera supaya pelajar nampak wajah, seterusnya lebih menarik minat pelajar. Dan pensyarah juga perlu melibatkan pelajar supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dan daripada self-kritik video 1, sesi pengajaran selama 1 jam 30 minit ini menjadikan pengajaran tersebut agak membosankan. Dan pengajaran dalam video 1 ni lebih bersifat sehala iaitu berpusatkan pensyarah. Ini pula adalah sebahagian daripada foto yang diambil semasa rakaman video 2. Jadi kitaran 2 bagi rakaman video ni dibuat dengan mengambil kira maklum balas daripada pensyarah dan pelajar. Pada kali ini rakaman pengajaran dan pembelajaran melibatkan pelajar. Okey, berdasarkan daripada video tersebut, kami telah menembual pensyarah. Jadi pensyarah ni menyatakan bahawa pembelajaran kolaboratif itu berpusatkan pelajar dalam video 2. Video 2 ni menarik dan sesuai dikongsi kepada pelajar melalui medium YouTube kerana pelajar ni dapat mengakses pada bila-bila masa sahaja. Perkongsian video ni dapat meringankan beban dan menjimatkan masa para pensyarah yang lain. Bagi self-kritik video kedua, kaedah pengajaran secara dua hala. Kita boleh lihat sesi PDP lebih bermakna kerana ia melibatkan pelajar secara aktif.
di mana pembelajaran ini secara pembentangan oleh pelajar dan terdapatnya penglibatan pelajar. Pelajar memberi idea, ianya dapat memupuk kerjasama berpasukan dan rasa bertanggungjawab. Daripada maklum balas pelajar di mana kita telah memberi Google Form kepada pelajar, sebelum kaedah pembelajaran kolaboratif ini dijalankan, adakah anda boleh mengaitkan topik ini dalam kehidupan harian anda? Jadi 52.4% mengatakan tidak pasti. Manakala bagi item kedua, adakah kaedah pembelajaran kolaboratif ini dapat memotivasikan anda dalam mempelajari subtopik application of Trigo? 76.2% mengatakan ya. Dan bagi item ketiga, adakah kaedah pembelajaran kolaboratif menggalakkan anda untuk berbincang dengan rakan? Dan untuk soalan ini, 95.2% menyatakan ya. Berikut adalah maklum balas pelajar terhadap pembelajaran kolaboratif di mana daripada maklum balas pelajar kita kategorikan kepada 7 tema. Didapati bahawa 85% berpendapat bahawa pembelajaran kolaboratif topik Trigo meningkatkan kefahaman, membantu, baik, efektif, interaktif dan memupuk kerjasama pelajar. Perkongsian telah dilakukan bersama pelajar bersyarah dengan menggunakan QR Code dan pautan YouTube. Berikut adalah QR Code bagi rakaman dalam kitaran 1 dan kitaran. Sebagai rumusan, melalui kritikan video, percambahan idea boleh berlaku dan penambahbaikan dapat dibuat. Video yang lebih baik, yang lebih berkualiti dapat dimuat naik ke YouTube dan ini memberi peluang kepada pensyarah untuk berkongsi amalan pengajaran terbaik. Manakala rakaman video yang melibatkan pelajar melalui pembelajaran kolaboratif ini membuatkan mereka bersemangat dan motivasi pelajar juga meningkat. Pelajar seronok melihat gelagap mereka sendiri dalam video dimuat naik dalam saluran YouTube dan ini boleh menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna buat mereka. Sekian, terima kasih.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan ke-7 iaitu VTT Coach yang diketuai oleh Filza Nurhanis Muhammad Sazali dari Kolej Matrikulasi Labuan dengan tajuk Mastering Repetition Flowchart via Vertical Tracing Table. Dipersilakan. Assalamualaikum and hi everyone. I am Filza Sazali from Labuan Matriculation College. I'll be representing my group VTT Coach to present our PLC project, Mastering Repetition Flowchart via Vertical Tracing Table. As a computer lecturers, we found that students encountered difficulties in solving problems related to repetition control structures. We observed that when comparing students' understanding and ability to solve the problems during online classes and physical classes. Therefore, the case discussion and lesson study was chosen by our PLC team as a PLC tool to achieve the learning objectives. A vertical tracing table was developed and was converted into a VTT flip, which is an flip that we developed by our team as an extra material for students to refer to during and after lessons due to its mobility and accessibility. So the VTT technique was explained in the VTT flip to help students understand. Stage plan. Algorithm is a subtopic of Chapter 2.0, Design Solution. So based on lecturers' experience, most of the students are unable to solve the problems involving repetition control structures because these questions require higher order thinking skills, HOTS. Most of these questions, students need to prepare flowchart and tracing table. And often students skip to prepare the tracing tables and resulting to make mistakes in drawing flowchart. Issues of concern. During online classes, students have no problem in solving repetition control structures. However, in physical classes, it was observed that students face difficulties to understand the questions and even fail to answer the questions. It was seen that less than 50% students were able to answer and understand repetition control structures questions, which was due to misunderstanding of the flowchart and the conventional tracing tables. Rationality behind this PLC project is that in PSPM 2020-2021, the repetition control structures covers 50% of SC025 exam question set. In planning, the objectives are identify the problem encountered by students, also identify the problems encountered by students in solving the problems related to tracing tables and flowchart of repetition control structures. Collaboration tools that we use for these PLC studies are case discussion and lesson study. The strategy that we used is a PDCA cycle. So there are two PDCA cycles, which is the first PDCA cycle focus on planning the VTT technique using the PowerPoint slideshows and case discussion. And then in the PDCA cycle 1, we review the case discussion, analyze the results, and identify the weakness of the VTT technique. And in PDCA cycle 1, we realized that the VTT technique using the PowerPoint slideshow needs to be transformed into a format that is much more easier to refer to, like any flip. That is why in PDCA cycle 2, we plan the VTT technique to be converted into the VTT flip and lesson study. So in the PDCA cycle 2, we review the lesson study, we analyze the results of the post-test and identify the weakness of the VTT flip. The innovation of our PLC study is the VTT, vertical tracing table, which is a technique to be used by the students to convert from vertical tracing table to traditional horizontal tracing tables. This VTT technique will also be digitalized into VTT flip. The table shown is the duration period for our PLC study. We conducted cycle 1 on February 2022 and cycle 2 between March until July. Our target group for this PLC study is a total of 25 students, which is under our supervision. Stage 2 is, so there are two objectives. The first objective is to determine the effectiveness of VTT in preparing algorithms. And the second objective is to enhance students' ability to prepare algorithms by using VTT. The strategy that we used are case discussion. So there are two case discussion. The first case discussion is in planning stage, and the second case discussion is in implementation stage. Innovation digital touch for our PLC study is the VTT itself, which is a technique that prepares vertical tracing table as the first step before converting it to the traditional horizontal tracing table. VTT technique will be presented as a VTT flip, which is a 10 pages digital teaching aid that can be used to complete the flowchart and tracing tables. Data collected for this PLC study is by conducting a pre-test that contains 1 repetition problems, where students are given 30 minutes to answer. Students' level of understanding were also evaluated 2 weeks after briefing session using VTT technique by performing a post-test.
stage check. There are two objectives. The first objective is to determine the effectiveness of VTT, and second one is to enhance students' ability to prepare algorithms by using VTT. The strategy that we use is lesson study. So in this lesson study, there are 5 phases. The first phase is induction set, where we introduce the topic. The second phase is development, where we explore the students' prior knowledge. The third phase is development, where we explain on the VTT application and use of VTT Flip. The fourth phase is development, where we observe the students' understanding in VTT. And the last phase, phase 5, closure, where we conclude and emphasize on VTT technique. So phase 3, we explain on VTT application and the use of VTT Flip. So before the start of the lesson, VTT Flip was already introduced to the students. And then during these lessons, the lecturer will first start to explain with the conventional tracing table and then introduce the vertical tracing table, but first showing a flowchart and shows the rows respectively to each of the elements in the flowchart. So this is the flowchart with the rows respectively to its elements of the flowchart. Then when we combine the rows, it becomes a table. So this table is the vertical tracing table. This vertical tracing table can be converted into a conventional by flipping the positions of the rows and the columns. Method approach used in this study is quantitative, where pre-test and post-test were used. In pre-test, students were given questions via Google form with a allocated time of 30 minutes. Or post-test, students were also given questions via Google form to evaluate their understanding on the topic, understanding the application of tracing tables in relation to solving the repetition control structures, and evaluating students' ability to solve the problems by constructing a tracing table individually. These are the results for our PLC study. The results shows the comparisons of students' achievement levels in pre and post-test. Prior to the teaching and learning session on using tracing table, 8% students excelled, 72% students at intermediate level, 20% students at the fail level. Meanwhile, after the tracing table was introduced, the percentage of students who were at excellent level was 52%, 40% students at intermediate level, and 8% students at fail level. So this shows that the percentage of students who excelled increased 44%, and students who failed has been reduced by 12%. In stage action, for the collaboration of students, students were split into groups and were given 3 questions to work together. Were then asked to present in front of the class, where the discussion in regards to the answer will be conducted among the students. The table shown is the improvements that we made based on the aspects. The lesson study was reviewed and changed according to the improvements that were identified in the table before. Okay, so first we replaced the storytelling about the students break outside of the class and place it in the classroom. We replace it into a video displaying the scenario in providing better understanding, better existing example. And then the questions to ask to the students are recorded in the lesson study with further details such as difficulty level. And we also used additional software named Mentimeter to enhance students' interest towards engagement. Lastly, lecturer helps students with higher difficulty questions by asking hot questions to enhance students' curiosity and discovery. Stage improve found that there are limitations for this study. One of the limitations that we found in these studies is that we measured the efficiency of the tracing table in solving repetition control structures is based on teachers' perceptions. We also found that the questions that were used in the example was much more easier compared to the questions that we used in the post-test in terms of difficulty level. Therefore, the questions will have to be reviewed and making sure it is on par with the example questions. Finally, we also found that the students' interest to learn also plays a big role in the study, as it can be seen that some students have a lack of interest in learning the topic and shows no improvement in terms of pre-test and post-test scores. In conclusion, based on the data analysis in the study, we can conclude that it has helped students in gaining better understanding on how the repetition control structure works. The percentage of students who
obtained an achievement level of excellence in post-test increased by 44%. So this shows that the tracing table has an effectiveness in enhancing students' ability to solve the repetition control structures problem. And this is the example of the reviewed lesson study. And that is all for me. Thank you.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan yang ke-8 iaitu dari kumpulan Kalkoholiks. Dijemput ketua kumpulannya iaitu Rohani binti Mamat dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang dengan tajuk Penggunaan rokol dalam mencari fungsi longgokan pemboleh ubah rawak selanjar. Dipersilakan. Row and column atau singkatannya roll call merupakan satu kaedah yang digunakan untuk meningkatkan kemahiran pelajar mencari fungsi longgokan pemboleh ubah rawak selanjar. Roll call juga bertujuan untuk memudahkan pensyarah untuk menerangkan konsep dengan lebih ringkas dan teratur. Ia adalah satu kaedah yang dicipta untuk cari fungsi longgokan dalam tajuk Random Variables. Kumpulan sasarannya ialah 5 orang pelajar tutoran EB3 sesi 2021-2022 di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Teacher sharing session digunakan sebagai alat kolaboratif. Hasil dapatan data terdapat peningkatan markah bagi semua pelajar sasaran apabila menggunakan roll call. Ia menunjukkan kaedah ini sesuai diluaskan penggunaannya di topik-topik lain yang sesuai. Roll call terhasil daripada inisiatif pensyarah sendiri. Menerusi perbincangan antara pensyarah berkongsi tentang strategi bagi membantu pelajar menguasai teknik mencari fungsi longgokan pemboleh ubah rawak selanjar. Objektif bagi teacher sharing session ini ialah bagi meningkatkan penguasaan kemahiran mencari fungsi longgokan pemboleh ubah rawak selanjar menggunakan kaedah roll call dan juga perkongsian idea bagi memudahkan pensyarah untuk menerangkan konsep dengan lebih ringkas dan teratur. Kaedah roll call dapat membantu pelajar kerana ia merupakan satu pendekatan visual bagi konsep longgokan di mana ia dapat membantu pelajar untuk memahami konsep tersebut dengan lebih baik dan ia juga dapat membantu pelajar yang tidak dapat markah penuh dalam jalan kira untuk menyelesaikan soalan tersebut. Alat kolaborasi yang digunakan ialah teacher sharing session. Taran PDCA iaitu Plan, Do, Check and Act telah diguna pakai bagi perkongsian ini. Plan ataupun rancang, Do iaitu laksana, Check, pantau dan juga Act, refleksi dan tambah baik. Ini pasukan terdiri daripada 5 orang pensyarah matematik iaitu Puan Rohani, Puan Rosaniza, Puan Nur Fatiah, Puan Suhana dan juga Cik Emilia Hana. Dalam pelaksanaan, terdapat 2 kitaran yang telah digunakan. Kitaran 1 dimulakan dengan sesi perkongsian kaedah roll call daripada salah seorang ahli kumpulan. Selepas itu, pensyarah A telah menjalankan PDP menggunakan kaedah roll call kepada 5 orang pelajar EB3. Untuk pemantauan, ahli kumpulan menganalisa prestasi pelajar dan daripada analisa tersebut, 2 daripada 5 orang pelajar tidak faham cara menggunakan roll call ketika menjawab soalan pertama. Dan refleksi yang telah dibuat ialah pengubahsuaian susunan komponen roll call dan penggunaan live worksheet digunakan bagi pembelajaran interaktif kendiri. Kitaran 2 telah dilaksanakan berdasarkan refleksi yang telah dapat daripada kitaran 1. Untuk pelaksanaan, pensyarah menggunakan roll call yang telah ditambah baik semasa PDP bersama kumpulan sasaran. Bagi pemantauan, kelima-lima pelajar menunjukkan peningkatan sebanyak 50%, iaitu pelajar lebih faham menggunakan kaedah roll call untuk mencari fungsi longgokan. Dan refleksi yang telah dapat daripada kitaran 2 ialah susunan jawapan pelajar lebih teratur, kekerapan kecuaian pelajar dalam menjawab soalan dapat dikurangkan dan juga pelajar boleh mencari fungsi longgokan pada selang X yang betul. Berdasarkan perbandingan markah pelajar bagi kitaran 1 dan kitaran 2, dapat diperhatikan bahawa terdapat peningkatan pencapaian pelajar. Kesemua 5 orang pelajar kumpulan sasaran telah menunjukkan peningkatan melebihi 50%. Ini menunjukkan bahawa kaedah roll call telah terbukti membantu pemahaman pelajar dalam topik ini.
Rokol telah membantu meningkatkan penguasaan kemahiran, kefahaman pelajar kepada mencari fungsi longgokan pemboleh ubah rawak selanjar telah meningkat dan pencapaian pelajar dalam menyelesaikan soalan berkaitan juga meningkat. Ia juga memudahkan pensyarah untuk menerangkan konsep kerana ia dapat menunjukkan jalan penyelesaian yang lebih teratur dan tersusun. Melalui analisa yang telah dibuat semasa kitaran 1, didapati bahawa pelajar mempunyai isu dalam mencari fungsi longgokan. Setelah penambahbaikan dibuat di kitaran 2, semua pelajar berjaya mencapai peningkatan markah sebanyak 50%. Rokol juga telah ditambah baik menggunakan platform live worksheets bagi mengukuhkan kefahaman pelajar. Alat kolaboratif yang telah dipilih iaitu Teacher Sharing Session telah berjaya untuk mencetuskan idea untuk menyelesaikan masalah yang dialami pelajar, juga dapat mewujudkan peluang bagi para pensyarah untuk membudayakan perkongsian ilmu, juga dapat membina hubungan interaksi sosial sesama pensyarah yang lebih baik. Dengan menggunakan kaedah Rokol, subtopik ini lebih mudah diajar oleh pensyarah dan lebih mudah difahami oleh pelajar. Rokol juga berjaya menarik minat dan memberi motivasi kepada pelajar seterusnya menghasilkan proses PDP pensyarah yang sangat berkesan. Impak Rokol kepada PDP dapat dilihat dalam beberapa aspek. Antaranya ialah pelajar menjadi lebih bersedia dan peka terhadap pembelajaran topik tersebut dan merasa seronok kerana menggunakan kaedah yang baru. Rokol juga telah membantu pelajar untuk menulis fungsi longgokan dengan lebih baik dan mereka lebih bertanggungjawab untuk pembelajaran kendiri. Pensyarah juga dapat membantapkan lagi proses pengajaran ke arah PDP yang lebih berkesan dan berpusatkan pelajar. Daripada perkongsian dapatan, kaedah Rokol dapat membantu pelajar untuk mencari fungsi longgokan dengan lebih teratur dan mudah. Pelajar juga kurang melakukan kesilapan dalam menentukan selang dan pengamiran. Carangan bagi penambahbaikan kaedah Rokol ialah dengan mencipta satu video pendek untuk menerangkan penggunaan kaedah ini. Juga modul kaedah akan dibina bagi pelajar untuk membuat latihan. Secara keseluruhannya, Rokol dapat meningkatkan penguasaan kemahiran pelajar mencari fungsi longgokan pemboleh ubah rawak selanjar dalam topik random variable. Pelajar pada zaman sekarang didedahkan kepada soalan-soalan bukan rutin yang memerlukan pemahaman dan penguasaan kemahiran asas yang lebih mantap. Perkara ini penting supaya mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk menjawab soalan-soalan beraras tinggi. Penggunaan live worksheets dapat memudahkan pensyarah memantau tahap penguasaan pelajar dalam mencari fungsi longgokan. Hasil sesi perkongsian, pensyarah boleh menggunakan Rokol sebagai kaedah utama semasa PDP untuk mencari fungsi longgokan.
Bunga dedap di atas para, anak dusun, pasang pelita, kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka, berakhirlah sudah sesi kita pada pagi ini. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung lagi pada sesi seterusnya. Sekian, terima kasih.